insyaallah ada jalannya, insyaallah, insyaallah, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati min a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa qaliluh arsalahu Allahu basyiran wa nazira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Shalawatullahi wassalamuhu alaihi ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad addal amanah wa nasahal ummah wa ballaghar risalah hatta atahul yaqin. Makasih pada pengurusi majlis merangkap Imam Masjid Al-Falah Bukit Rambai, ahli jawatan kuasa Masjid Gawai Syarak, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, ibu-ibu, bapa-bapa, adik-adik rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan untuk sama-sama kita duduk di dalam satu majlis ilmu. Walaupun lepas Isyak, tetapi sekurang-kurangnya kita duduk pada tempat yang paling terbaik. Dan tempat ini kalau kita nampak, tapi kita tak nampak pun, kalau nampak, kalau kita nampak, iaitu pada mana-mana majlis ilmu, kata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang tempuh satu jalan, siapa yang mengambil satu jalan untuk menuntut ilmu, nescaya Allah akan mempermudahkan jalan bagi mereka ke syurga. Fa innal malaikata, maka sesungguhnya para malaikat, la tad'u ajnihatiha, akan melebarkan sayapnya, li talibin ilmin, kepada orang yang menuntut ilmu, ridwan fi ma yasna, dan mendoakan kepada apa yang telah mereka lakukan pada waktu tersebut. Malaikat suka, dia depakan sayapnya untuk penuntut ilmu. Cuma kita tak nampak. Kalau nampak, pakat lari balik ke rumah belakang sebab takut. Tak. Baik, yang kedua, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya mengucapkan terima kasih kerana menjemput saya untuk sama-sama berkongsi ilmu saya yang tak seberapa pun. Cuma kita ambil dalam bab fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan, maka sesungguhnya peringatan itu berguna bagi orang yang beriman. Ada orang yang berkata, apa perlunya kita nak sambut Maulidur Rasul? Tak sambut pun tak apa, kerana zaman Nabi dulu orang tak sambut, zaman sahabat dahulu pun mereka tak sambut. Kenapa yang zaman kita hari ni kita gatai nak pergi sambut? Contoh, ada orang yang marah bila disambut. Soalan yang sama ditanya kepada saya baru-baru ini di IPG, bukan baru-baru ni, di 2-3 tahun yang lepas. Saya pergi, ada satu forum dibuat di kampus perempuan, Maktab Perguruan Perempuan di Melaka. Satu soalan ditanya daripada audien, relevan atau tidak bagi kita umat Islam untuk menyambut sambutan Maulidur Rasul? Kerana kita tahu zaman Nabi SAW, Nabi tak sambut. Relevan ke tidak bagi kita hari ini kita nak sambut? Jawapan saya kata, dalam keadaan kita duk sambut tiap-tiap tahun pun ramai orang yang lupa dan tak ingat kat Nabi. Ini kan pula kalau tak sambut. Hari ini kalau kita tanya anak
apa namanya, Ismit Ulam Raja. Berapa orang ada anak dia? Ada 3 orang ustaz. Apa nama anak dia? Wahab, Wahib, Wahub. Siapa yang sulung? Sulung yang mana tu sulung? Wahab, Wahib, Wahub, mana sulung? Tak ingat. Okey. Dia boleh ingat dialog Cikgu Murni dengan Haji Bakil. Dia boleh ingat. Anak-anak kita yang kecil lebih kenal Upin dan Ipin berbanding dengan junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh melopong depan TV tengok Gegar Baganza berbanding daripada kita baca cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni kecenderungan umat akhir zaman. Bahkan Nabi sebutkan dah pun di dalam hadis, Al-Islam fi wadin wa nahnu fi wadin akhar. Akan datang di akhir zaman kelak, Islam itu akan berada di satu tempat dan kamu pula akan berada di satu tempat yang lain. Ni dalam keadaan duk sambut. Bagaimana kalau kita tak sambut? Takut-takut jadi sebagaimana satu hadis sebagai inzar, peringatan saya nak berikan kepada kita pada malam ini. Kalau siapa yang rajin buka baca hadis, antaranya hadis akhir zaman, kita akan terjumpa satu hadis bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan perkara yang bakal berlaku di akhir zaman kelak. Benda apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di akhir zaman kelak Islam itu akan diangkat. Sehingga pada waktu tersebut di akhir zaman, orang-orang manusia itu dah lupa kepada agama mereka, sehingga yang menyebut, yang kenal Allah, tak kenal pun, dia hanya menyebut perkataan Allah, hanyalah terdiri di kalangan orang-orang tua sahaja. Kita jalan dengan cucu kita, atuk jalan bawa cucu. Bila bawa cucu, atuk tersepak batu. Apa dia buat? Dia pun sebut Allahu Akbar. Cucu tanya atuk sebut apa? Jawab atuk dia. Atuk pun tak tahu. Atuk dengar atuk dulu sebut perkataan Allahu Akbar. Berlaku ke tidak? Hampir berlaku dah, bahkan mungkin dah pun berlaku. Kita sepak batu, kita sebut Allahu Akbar. Kenapa kita sebut Allahu Akbar? Latah. Okey, baik. Contohnya kita tiba-tiba kita terkejut, kita sebut subhanallah ke apa. Sedangkan dia sendiri pun dia tak tahu kenapa dia sebut subhanallah. Maknanya orang tak kenal pada apa yang dia sebut pada zaman tersebut. Nabi SAW juga menyebut satu hadis cerita tentang di akhir zaman. Cerita ni asal menceritakan tentang seorang sahabat Nabi yang bernama, iaitu seorang sahabat bernama Abdullah ibnu Mas'ud. Ada 4 orang Abdullah di zaman Nabi. Salah seorang yang hebatnya bernama Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud ni badan dia kurus keding. Saya rasa saya ni dah cukup kurus keding, tapi gambaran diceritakan dalam riwayat, dia ni terlalu kurus sehingga betis dia kecil sahaja. Satu hari dia panjat naik pokok kurma. Sahabat-sahabat ni minta dia tolong panjat. Kau badan kurus, panjat pokok bagus, cepat. Kami badan besar, susah nak panjat. Kau naik. Dia panjat naik pokok. Bila panjat naik pokok, kain dia terselak, nampak betis dia yang kecil itu nampak. Bila nampak betis dia yang kecil, apa berlaku? Sahabat-sahabat mentertawakan betis Abdullah ibnu Mas'ud, sehingga bila Nabi SAW melihat ada sahabat ketawakan sahabatnya disebabkan kekurangan yang ada dalam diri dia, apa kata Nabi SAW? Jangan mentertawakan betis Abdullah ibnu Mas'ud, kerana betis Abdullah ibnu Mas'ud yang kecil itu bila ditimbang di hadapan Allah, maka betisnya lebih berat lagi berbanding bukit Uhud. Kehebatan Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW, kesinambungan cerita daripada betis yang kecil ditimbang jadi berat. Kata Nabi SAW di akhir pada saat zaman ini, zaman Nabi SAW, kasirul fuqaha wa qalilul qurra. Sedikit orang yang boleh membaca, tetapi ramai orang yang faham. Bila zaman Nabi, bila zaman sahabat, bila zaman tabi'in, 1000 tahun yang lampau, ramai orang yang alim tapi sedikit yang boleh baca. Sebab itu kalau siapa yang membaca hadis akhir zaman, hadis cerita tentang akhirat, kita akan terjumpa di akhirat kelak, maka akan diseru di akhirat, di padang mahsyar.
Sila datang ke hadapan Nabi An-Nabiyul Ummi wa ummatihi al-ummiyin. Datang ke hadapan Nabi yang tidak tahu membaca dan umat-umatnya yang tidak tahu membaca. Kenapa? As-sabiqun al-awwalun, di kalangan golongan yang terawal, bahkan Nabi SAW sendiri tidak boleh membaca ummi. Tetapi ummi bagi Nabi adalah satu kelebihan berbanding dengan kita. Kata Nabi, ramai yang tak tahu membaca tetapi ramai yang faham. Sedikit yang ramai yang tak boleh membaca tetapi ramai yang faham. Apa yang berlaku di saat zaman ini? Zaman ini terbalik jadinya. Akan datang di satu zaman ramai orang yang boleh membaca tetapi sedikit di kalangan mereka yang mampu memahami. Dah pun berlaku saat ni. Sebab tu kita kata relevan tak relevan, terlalu relevan untuk kita menyambut sambutan Maulidur Rasul, kerana di dalam sambutan Maulidur Rasul itu kita berikan pengajaran, peringatan-peringatan kepada kita tentang apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah. Kalau saya tanya satu soalan, apa hukum kita kena sayang dekat Nabi SAW? Okey. Siapa kata wajib, angkat tangan. Hukum sayang dekat Nabi, apa hukum dia? Siapa kata wajib? Cuba angkat tangan. Okey, 2 orang kata wajib. Siapa kata sunat sayang dekat Nabi? Angkat tangan. Oh, tak ada juga. Atas pagar ke apa ni? Baik. Yang ni tak ada atas pagar. Dalam politik mungkin ada atas pagar, tapi bab ni besok ke akhirat dia ada syurga, neraka, baik tak baik, dosa, pahala. Dia tak ada kat tengah-tengah. Baik, kita tanya soalan sekali lagi. Apa hukum sayang kepada Nabi, cintakan Nabi, kasihkan Nabi? Wajib ke sunat? Siapa yang kata wajib, angkat tangan. Dah ramai dah sikit lah. Okey, dah ramai dah sikit. Baik, siapa yang kata sunat, angkat tangan pula. Sunat pun ada juga. Baik, tak apa. Siapa yang kata wajib, kalau dia tak sayang menunjukkan berdosa. Betul tak? Okey, siapa yang kata wajib? Baik, siapa yang kata sunat, sayang pun tak apa, tak sayang pun tak apa. Sayang dapat pahala, tak sayang tak dapat apa-apa. Itu tentang pahaman kita tentang sunat, betul tak? Maka apa hukum yang sebenarnya yang kita datang ramai-ramai dekat sini? Apa sebab sayang kat Nabi, kami ingat kat Nabi kami datang. Hari tu yang barak dah ceritanya. Dah barak dah. Yang barak ramai-ramai berselawat ke atas jalan tu apa sebab? Nak tunjukkan yang kami sayang kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi hal tunjukkan kasih dan sayang dia, pergi lekat kat belakang kereta. We love Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak cukup dengan tu lagi pula, ada lagi pula yang ambil buat gambaran capal Nabi, letak kat baju dia. Tulis kat dalam tu we love, kelab cinta Rasul. Ada orang yang tempah plate number MCR, tanya dia kenapa MCR? Melaka cinta Rasul. Ni semua nak tunjukkan ni kami cinta kat Nabi ni. Baik. So apa hukum cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa hukum dia? Maka jawapannya kita tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana nak tanya? Nabi sallallahu alaihi wasallam dah pun wafat. Para sahabatnya pun dah pun wafat. Apa yang Nabi tinggalkan kat kita? Nabi tinggalkan capal dia kat kita. Nabi tinggalkan baju dia dekat kita. Nabi tinggalkan rumah dia dekat kita. Nabi tinggalkan janggut dia kat kita untuk kita tengok. Dia tinggalkan pedang ke kat kita untuk kita ukur panjang mana pedang Nabi, berat mana pedang dia. Dia tinggalkan rumah dia ke untuk kita tengok bagaimana rumah dia? Tidak. Apa yang Nabi tinggalkan? Sebab tu kalau siapa yang nak sayang Nabi, kalau dia tak ambil melalui pintunya, dia takkan jumpa kasih sayang tu tadi. Kita tengok seorang perempuan, katakan zaman muda-muda dulu, tengok kat pasar malam, mengorak tak pasar malam dulu, berkenan. Bila dah berkenan, tak habis dekat situ, kita akan pergi cari kat mana tempat tinggal dia. Bila dah jumpa, tahu tempat tinggal dia, kita nak miliki dia, kita pergi jumpa dengan bapa dia, bawa keluarga kita pergi jumpa, cakap yang kita berhajatkan kepada dia, kita suka, kita tertarik. Maknanya dengan cara dia. Sama juga orang yang nak kasih dan cinta kepada Nabi, dia mesti kena melalui jalan dia. Tak melalui jalan ni, dia takkan jumpa. Sebab tu berapa ramai orang yang hanya sekadar menyebut perkataan cinta, tapi cintanya tak ada apa-apa pun. Ada ramai orang yang menyebut perkataan sayang, sayangnya tak memberi apa-apa pun.
berbanding bagaimana kasih dan sayang yang telah dilakukan oleh para sahabat Nabi. Ditanya kepada Abu Sufyan pada waktu tersebut. Siapa dia Abu Sufyan ni? Pembesar Mekah yang hidup pada zaman jahiliah dahulu. Bila ditanya kepada beliau, apa pandangan engkau terhadap sahabat-sahabat Muhammad ni yang terlalu kasihkan kepada Muhammad, luar biasa kasih sayang mereka. Kata Abu Sufyan pada waktu tersebut, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahada ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammada. Aku tak pernah tengok pun seseorang yang kasihkan kepada seseorang melainkan sahabat-sahabat Muhammad itu kasihkan kepada Muhammad. Kasih sayang yang luar biasa. Bagaimana mereka boleh kasih sayang yang luar biasa ni? Dan kita nak tahu apa hukum tentang kasih sayang ini, dan kena ke tak kena kita untuk nak kasih dengan Nabi. Macam mana cara nak tahunya? Dia ada cara dia. Nabi SAW tak tinggalkan kepada kita harta benda dia yang kat dunia ni. Sebab ada seorang ustaz ceramah kat dalam YouTube di hadapan pintu King Fahad, pintu nombor 1 di dalam Masjidil Haram, kiri kanan siapa pernah pergi umrah, pintu King Fahad tu kiri kanannya adalah tandas. Belah kanan tandas perempuan, tandas lelaki, belah kiri tandas perempuan kalau tak salah saya. Baik, ustaz tu pun ceramah. Ustaz ni kata, ni tuan-tuan tahu ke tidak, di bawah tandas ni, bawah tempat kita duduk ni, dulunya ni adalah rumah Nabi. Punya kurang ajar ni kerajaan Saudi ni, dia sanggup dia pergi bina toilet kat atas rumah Nabi. Kita pun semangat waktu tu, kurang ajar punya kerajaan Saudi ni. Tumpah marah. Sambil menangis ustaz ni kata, tuan-tuan jangan duk masuk pergi kencing kat situ, sebab kat situ dulu bekas rumah Nabi SAW. Kita pun terpengaruh juga. Ada orang datang tanya soalan, ustaz nak tanya soalan tentang kata-kata ustaz tu. Maka jawapan saya kata, Nabi SAW dia tak tinggalkan rumah dia untuk kita jaga. Nabi tak suruh kita jaga rumah dia. Nabi tak suruh kita jaga janggut dia. Nabi tak suruh kita jaga rambut dia. Nabi tak suruh kita jaga pedang dia. Apa yang Nabi SAW suruh kita jaga? Kata Nabi ketika mana hujjatul wada', haji yang terakhir, dia tinggalkan pesanan dia. Di antara pesanan-pesanan yang terakhir, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tazillu min ba'di. Aku tinggalkan bagi kamu 2 benda, kalau sekiranya kamu pegang dengan 2 benda ni, nescaya kamu takkan sesat. Kamu takkan sesat. Apa benda dia? Kitab Allah wa sunnati, kitab Al-Quran dan sunnah aku. Maka nak tahu tentang hukumnya, maka terpaksa kita mesti melalui dengan 2 cara, ambil daripada Al-Quran dan ambil daripada sunnah Nabi SAW. Baik, kita ambil daripada sunnah Nabi. Ni kita nak sayangkan Nabi ni, nak tengok ni wajib ke tidak. Kalau wajib kita nak sayang sungguh-sungguh. Kalau tak wajib macam-macam biasalah, macam solat sunat, rajin buat, tak rajin tak buat. Betul tak? Akhir sekali kita tengok apa kata Nabi. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum, kamu tidak dinamakan orang yang beriman. Kamu ni bukan orang yang beriman. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kata Nabi SAW, kamu wahai si Fulan bin si Fulan, kamu tidak dinamakan orang yang beriman. Bila kamu tidak menjadikan aku makhluk manusia yang paling kamu sayang. Kalau kamu tak jadikan aku orang yang paling kamu sayang, kamu tidak dinamakan orang yang beriman. Maka kata Nabi, hatta akuna ahabbu ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kamu tidak dinamakan orang yang beriman sehingga kamu jadikan aku orang yang paling kamu sayang berbanding bapak-bapak kamu dan juga anak-anak kamu yang lain. Seorang sahabat Nabi datang bertemu dengan Nabi SAW. Siapa dia? Umar Al-Khattab. Nabi tanya Umar Al-Khattab, ya Umar, siapa orang yang kau sayang? Kata Umar Al-Khattab, aku sayang kedua ibu bapa aku. Aku sayang kedua ibu bapa aku, kemudian aku sayang juga kepada engkau ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, wahai Umar, sebutkan engkau sayang kepada aku terlebih dahulu, kemudian kau sayang kepada orang-orang yang lain. Maka Umar pun memperbetulkan apa yang telah disebutkan tadi. Maka di sini jawapannya, hukum kasih dan sayang kepada Nabi SAW, maka hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib, bukan sunat. Kalau sunat maka kita tak sayang pun tak apa, wajib kena sayang. Baik, kalau dah nak sayang macam mana nak buat? Kenal Imam Ghazali? Imam Ghazali, Imam Pulau Gadung ke?
Siapa dia? Imam Ghazali. Kenal? Imam Ghazali. Bukan Imam Pulau Gadung, bukan Imam Kelebang, bukan Imam Bukit Rambai. Imam Ghazali ni siapa dia? Dia ni tokoh fuqaha di dalam mazhab Imam Syafi'i. Lahir tahun 450 Hijrah, meninggal tahun 505 Hijrah. Ceritanya 1000 tahun yang dahulu dia hidup. Kata Imam Al-Ghazali dalam bab hubbur rasul, cintakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbuka li syai' ta'abbudahu, cinta kamu kepada sesuatu menjadikan kamu hamba kepada dia. Kita kasih dan sayang kepada seseorang, kita akan jadi hamba dia. Kasih yang melampau-lampau kepada isteri kita, dia cakaplah dia nak apa pun, kepala kereta api pun kita beli. Kalau dah sayang ni dia sanggup berkorban apa saja, jiwa sekali dengan raga-raga dia bagi. Ni kalau sayang. Sebab tu kata Imam Ghazali ni, hubbuka li syai' ta'abbudahu, cinta kamu kepada seseorang maka akan menjadikan kamu akan jadi hamba kepada dia, menghambakan diri kepadanya. Cinta Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari bila Nabi SAW berkata, mengajak para sahabat untuk sama-sama menginfakkan harta benda ketika di dalam peperangan Tabuk. Abu Bakar As-Siddiq datang bawa harta benda dia diletakkan di hadapan Nabi. Maka ditanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar, apa yang telah engkau tinggalkan untuk keluarga engkau? Jawab Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, aku hanya tinggalkan Allah dan Rasul sahaja untuk keluarga aku. Semuanya aku dah pun berikan kepada engkau. Tengok kasih sayang yang luar biasa, sehingga mereka sanggup berkorban jiwa dan raga untuk Nabi SAW. Baik, maka hukumnya kita dah tahu wajib. Sekarang ni macam mana nak bagi jadi kita kasih dan sayang kepada Nabi? Apa tanda? Orang yang kasih dan sayang dia ada tanda dia. Dalam kitab Imam Al-Ghazali, Imam Ghazali sendiri menunjukkan bagaimana keturunan dia, keturunan yang terlalu kasih dan sayang kepada Nabi. Sehingga kalau siapa baca biodata, biografi hidup Imam Al-Ghazali, kita akan dapat tengok nama dia apa dia. Ada dua version cerita tentang Imam Al-Ghazali. Version yang pertama berkata nama beliau adalah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi An-Nisaburi. Version yang kedua berkata nama beliau adalah Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad At-Tusi An-Nisab Al-Ghazali At-Tusi An-Nisaburi. Nama dia Muhammad, bapa dia Muhammad, atuk dia Muhammad, bapa atuk dia Muhammad, seluruh keturunan dia nama Muhammad. Punya luar biasa kasih dan sayang yang melampau, sehingga kan seluruh keturunan dia nama Muhammad. Ni kita nampak dia buat praktik sungguh-sungguh nak tunjukkan yang dia kasih dan sayang kepada Nabi SAW. Kita kokot lepas ni, sebelum ni dia jual roti John, tukar roti Muhammad. Tidak, bukan macam tu cara dia. Tapi salah satunya nama tu kita nak tunjukkan, gambarkan. Imam Ghazali, ada nama Ghazali kat dalam ni? Ada? Mesti ada punya nama Ghazali. Kalau kita tanya kenapa nama Ghazali, dia kata Imam Ghazali. Iyalah, kenapa? Ambil sempena berkat Imam Ghazali. Sebenarnya nama Imam Ghazali ni bukan Ghazali, nama dia Muhammad yang kita sebutkan tadi. Ghazali ni adalah surname ataupun family name, nama keluarga dia. Kenapa? Apa makna Ghazali ni? Tukang pintal bulu kambing. Kerana pekerjaan keluarga dia pintal bulu kambing. So siapa yang nama Ghazali itu maknanya tukang pintal bulu kambing. Malam ni dia dah tahu dah maksud nama dia Ghazali. Ada nama Ghazali, tukang pintal bulu kambing. Baik, Imam Ghazali tulis dalam kitab dia ni, apa kata dia? Dia cerita dalam bab topik hubbur rasul, cintakan kepada Nabi SAW. Dia bawa contoh percintaan yang luar biasa adalah percintaan di antara siapa? Laila dengan Majnun. Pernah dengar cerita pasal Laila dengan Majnun? Laila dengan Majnun, yang mana yang lelakinya? Majnun. Yang mana yang perempuannya? Laila. Kat mana yang luar biasanya cerita cinta Laila dengan Majnun ni? Iaitu bagaimana Majnun ni namanya bukan Majnun, dikatakan namanya Khais. Kenapa digelar dengan Majnun? Makna Majnun ni adalah gila. Dia ni punya cinta seakan-akan dia ni dah jadi orang gila dah, gila bercinta yang pelik sangat-sangat. Luar biasa cinta dia kepada Laila, seorang perempuan yang dia cinta ni.
Waktu malam apa dia buat? Dia akan duduk dekat jendela. Dia akan memerhatikan, dia tengok bulan purnama yang sedang penuh, dia tengok kat bulan. Orang tanya, "Woi Majnun, tengok apa?" Dia kata, "Aku sedang memerhatikan Laila." "Mana Lailanya tu bulan yang kau duk tengok tu?" "Tidak," dia kata, "pada bulan itu adanya muka Laila." Ni luar biasa ni. Kalau cinta sampai macam tu, tengok bulan pun nampak muka Laila, luar biasa. Tengah duk goreng ikan kat dalam belanga ni, dalam kuali ni, nampak muka bini kita, nampak muka suami. Ni luar biasa ni. Ni cinta ni luar biasa. Betul, ni cinta yang luar biasa. Kalau boleh sampai ke tahap yang macam tu, maka cinta ni cinta yang luar biasa. Dah sampai angau yang dahsyat. Sampai terngiang-ngiang, ternampak muka. Ternampak, terbayang sebegitu rupa. Pernah dengar kita kan dahulunya, pakcik-pakcik kita zaman bercinta zaman dahulu dengan zaman hari ni berbeza. Orang zaman dahulu tak boleh tengok tuan empunya badan, tengok tiang rumah pun dah seronok dah. Naik basikal kayu kat depan rumah, tengok tangga rumah pun dah seronok sangat-sangat dah. Tak boleh tengok tuan, tengok benda-benda yang ada hubung kait dengan tuan pun dah terlalu seronok. Dan begitulah nilai cinta kita kepada Nabi SAW. Ada tak sampai macam tu? Mungkin ada dan mungkin tidak ada. Yang mungkin ada tu macam mana? Sebab tu dia kena ada benda-benda nak jadikan kita jadi macam tu. Dia mesti kena buat beberapa benda. Nak tahu bagaimana? Ni kita yang nak kena cinta Nabi. Bagaimana pula kecintaan Nabi pula kepada kita? Kecintaan Nabi kepada kita cinta yang paling luar biasa. Siapa tahu Nabi SAW di antara rutin Nabi. Rutin Nabi setiap pagi, apa dia rutin Nabi setiap pagi? Pergi lepak dekat kedai kopi, kena roti canai dengan teh tarik ke? Bukan. Apa dia rutin dia setiap pagi? Duduk kat tepi pantai ke? Kena angin pantai? Bukan. Naik motor pusing kampung ke? Bukan. Hantar anak pergi sekolah ke? Bukan. Satu rutin Nabi SAW yang kadang-kala Nabi buat, tidaklah tiap-tiap hari, tetapi kekerapan itu ya. Apa yang Nabi buat? Nabi SAW suka menziarahi kubur, ziyaratul kubur. Sebagaimana dalam hadis, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fal'an fazuruha. Aku pernah larang kamu daripada menziarahi kubur, sekarang ziarahlah kubur. Maka rutin Nabi menziarahi kubur. Kubur mana? Perkuburan Baqi'. Satu hari kata para sahabat, kami berjalan di belakang Nabi SAW. Nabi berjalan di hadapan, kami pergi menuju ke perkuburan Baqi'. Dan ketika mana kami sampai di perkuburan Baqi', tiba-tiba Nabi SAW menyebut kepada kami, "Aku ana mushtaqun." Aku rindukan kepada, mushtaqun li ikhwani. Aku sangat-sangat rindu kepada saudara-saudara aku. Aku tersangat rindu kepada ashabi, sahabat-sahabat aku. Sahabat yang duduk kat belakang ni rasa pelik. "Ya Rasulullah, alasna sahibuka ya Rasulullah." "Wahai Rasulullah, bukankah kami ini sahabat engkau ya Rasulullah?" Kata Nabi SAW, "Bukanlah kamu yang aku masukkan. Aku tak masukkan kamu sahabat-sahabat aku. Ya, kamu adalah sahabat aku, tetapi yang aku masukkan di sini bukanlah kamu." "Izan man ya Rasulullah?" Habis tu siapakah yang orang yang engkau duk rindu sangat-sangat ni? Maka kata Nabi SAW, "Man lam yarani fi hayati walakin yu'minu bi." Orang-orang yang aku tak pernah bertemu pun dengan aku. Mereka tak pernah bertemu dengan aku dan aku tak pernah bertemu dengan mereka. Walakin yu'minu bi. Tetapi mereka boleh beriman kepada aku. Kita beriman tak kepada Nabi? Kita tak pernah jumpa Nabi pun. Seumur hidup kita tak pernah jumpa Nabi. Tak pernah tahu pun gambaran macam mana Nabi SAW. Nak tahunya apa? Iman saja yang menjadikan kita sayang. Tanpa iman kita takkan ada perasaan kasih sayang. Bila nak rasa sayang ni? Pergi ke Madinah, naik bas daripada Jeddah nak bawa kita pergi ke Madinah. 200 km Madinatul Munawwarah. Okey lagi. Tengok kok jalan padang pasir, tengok unta, mulalah dapat gambaran sikit Nabi berhijrah daripada Mekah sampai ke Madinah. Sampai tiba-tiba 25 km Madinah. Dah rasa lain macam ni. Negeri bandar Nabi ni, tempat yang Nabi tinggal ni, tempat yang dinamakan Madinatul Munawwarah, tempat hijrah Nabi, tempat paling ramai umat Islam pada waktu tersebut. Sampai pula ke Masjid Quba. Makin berdebat kita tengok Masjid Quba. Mutawif yang bawa kita pula pegang mikrofon, dia kata, "Tuan-tuan, yang kat belah kanan kita ni ada masjid warna putih. Masjid ni nama dia Masjid Quba. Tuan-tuan tahu ke tidak apa dia Masjid Quba? Masjid Quba ni tiap-tiap pagi Nabi akan naik keldai datang berjalan ke
ke Masjid Quba, Nabi akan solat 2 rakaat, sehingga Nabi pernah berkata, siapa yang man tatahhara fi baitihi thumma ata ila al-masjidil Quba thumma shalla raka'atain, maka dia, siapa yang ambil wuduk daripada rumah dia kemudian dia pergi ke Masjid Quba, kemudiannya pula dia solat 2 rakaat, maka dia akan dapat pahala umrah. Apa Nabi buat dekat situ? Kerana di belakang Masjid Quba ada rumah Ali dengan Fatimah, maka dia datang menziarahi anak dan menantu dia. Sebab tu kat belakang tu Syiah selalu suka duduk berkumpul kat belakang tu. Baik, bila kita tengok Masjid Quba, kita pun terbayang, teringat, oh Nabi naik kedai, okey lagi. Masuk ke bandar Madinah, kita pun masuk 10 km Madinah, 5 km Madinah, tiba-tiba ternampak menara Masjid Nabawi, tiba-tiba ternampak kubah hijau. Waktu tersebut hanya sekadar menyebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, berderai air mata. Kita tak tahu kenapa berderai air mata, kenapa keluar air mata kita bila tengok, hanya sekadar tengok kubah hijau atas makam Nabi, hanya sekadar tengok masjid Nabi. Maka itu tanda kita kasih dan sayang. Daripada mana datangnya? Datang daripada iman. Maka tak sempurna iman. Sebab tu Nabi sebut, takkan sempurna iman kamu. Orang yang tak sayang dekat Nabi tak sempurna. Nak tahu sempurna tak sempurna? Bila mana kita pergi umrah, bila diceritakan, bila kita baca tentang Nabi SAW, berderai air mata kita. Sekurang-kurangnya dia ada perasaan pada hati dan perasaan kita. Sebab tu tadi saya baca daripada surah Al-Ahzab, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah, para malaikat berselawat ke atas Nabi. Kamu wahai manusia, orang-orang yang beriman, berselawatlah ke atas Nabi kamu dan ucapkanlah salam kepadanya. Tanda kita kasihkan kepada Nabi SAW. Tapi hadis yang saya bacakan tadi cerita bagaimana Nabi kasih dekat kita. Nabi rindu orang yang dia tak pernah tengok. Inilah kerinduan dan kasih sayang yang luar biasa, yang tidak ada pada makhluk sebagaimana kita, tapi ada pada jiwa Nabi SAW. Kasih dia kat kita, sayang yang luar biasa. Tengok anak kita baru balik sekolah, tingkatan 2. Sekarang ni tingkatan 2 jangan main-main. Tingkatan 2 dah pandai berpakwa dah. Lari daripada rumah, dia report, dia beritahu kata dia kena colek. Dah, lama hari ni lari daripada budak tingkatan 2 balik duduk kat atas tangga. Anak kita tingkatan 2 sekolah menengah perempuan, duduk kat atas buaian depan rumah, sambil naik buaian duduk termenung. Kita pun tengok termenung lain macam. Pi'ah, kau dah buat apa Pi'ah? Saya rindu lah mak. Kau rindu dekat siapa Pi'ah? Oi, rindu dekat bakal suami saya. Hai, baru tingkatan 2. Siapa ni yang jadi pakwa engkau ni? Siapa nak jadi bakal suami engkau ni? Dia kata, saya pun tak tahu siapa bakal suami saya, tapi saya rindu dekat dia. Kalau anak-anak tuan-tuan dan perempuan macam tu rupa, elok bawa pergi Tanjung Rambutan, sah, ni confirm mental problem. Kalau dia rindu dekat bakal suami dia, baru tingkatan 2 duk rindu macam tu. Pelik. Tapi tak pelik bagi diri Nabi SAW. Nabi SAW merindui umatnya dalam keadaan dia tak pernah jumpa pun, sehingga beliau berkata, malam yarani fi hayati walakin yu'minu bi. Dan ini yang berlaku. Satu hari Nabi SAW pernah bertanya kepada siapa? Bertanya kepada para sahabat, atadruna man asyaddu imanan lillah, kamu tahu ke tidak siapa orang yang paling dahsyat iman mereka kepada Allah? Para sahabat menjawab, al-malaikah, para malaikat. Nabi kata, la, bukan malaikat. Wa kaifa la yu'minun wa hum 'indallah. Bagaimana malaikat itu boleh tak beriman sedangkan malaikat itu berada di sisi Allah? Siapa yang paling hebat imannya? Para sahabat jawab lagi, ar-rasul wal anbiya, rasul-rasul dan para nabi orang yang paling hebat iman. Kata Nabi SAW, tidak. Bagaimana mereka itu jadi orang yang beriman sedangkan diturunkan ke atas mereka wahyu? Habis tu siapa? Tanya Nabi. Maka jawab sahabat, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan rasulnya sahaja yang mengetahui. Kata Nabi SAW, asyaddu imanan wa asyaddu hubban lillah, orang yang paling dahsyat imannya dan paling dahsyat kasih dan sayang mereka kepada Allah, malam yarani fi hayati walakin yu'minu bi, orang yang sama sekali tak pernah jumpa pun dengan aku seumur hidup mereka, tetapi mereka boleh beriman kepada aku. Nampak? Walaupun tak pernah jumpa. Sebab tu yang penting sangat-sangat kita menganjurkan majlis yang sebegini, kita nak pupuk, nak refresh balik perasaan kasih dan sayang kita kepada junjungan besar Nabi SAW. Baik, soalan dia, macam mana nak kasih dan sayang kepada Nabi? Tanda kasih dan sayang. Maka tanda kasih dan sayang kepada Nabi SAW yang pertama, lahir daripada
Hadis yang pertama kita baca daripada ayat Quran. Ayat saya bacakan tadi daripada surah Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. First sekali orang tanda kasih dan sayang, kita banyak berselawat ke atas nabi. Kita banyak berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana di antara tanda-tanda seseorang itu kasih dan sayang kepada Nabi adalah orang yang banyak berselawat. Apa dalil dia? Daripada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bercerita kepada para sahabat, di hari kiamat kelak, semua kita umat manusia dia akan datang pergi cari rasul mereka. Kita semua akan cari nabi kita. Apa tujuan kita cari? Kerana kita nak dapatkan syafaat. Tuan-tuan, kita tak tahu ni amalan yang kita buat ni boleh masuk syurga ke tidak. Tak tahu pun apa amalan, berapa banyak timbangan kita berat ke tidak. Kadang-kala kita datang ke masjid, kadang-kala tak datang. Ada yang tak pernah datang langsung, ada yang datang sekadar datang sahaja, balik kosong, tak ada apa-apa. Pelbagai jenis iman kita menaik menurun. Saya berletih kat satu tempat baru-baru ni, satu masjid, saya berkuliah subuh di situ. Kita datang awal ke masjid. Sampai ke masjid, tengok ada satu tiang dekat masjid ni, tiang depan sekali. Dia orang ni duduk sah depan ni. Ada 3 orang. Ni geng ni. Geng apa ni? Dia panggil geng apa namanya? K-pop. K-pop singkatan daripada kumpulan apa? OP belakang. K-pop tu, OP tu orang pencen. P yang kedua tu saya tak ingat. K-pop ni kumpulan orang pencen. Maaf cakap, kumpulan orang pencen. Duduk kat sah depan sebelum masuk waktu subuh. Dia datang awal ke masjid tapi duduk menyembang, bergelak, ketawa. Dia tengok kali pertama, kat tak apalah, mungkin lama tak jumpa kot. Minggu depan tengok muka yang sama juga, duduk bergelak ketawa dalam masjid. Minggu ketiga pun orang yang sama juga. Saya kata ni tak boleh jadi. Minggu seterusnya saya datang solat kat sebelah dia orang. Dia menyembang sama juga. Kita solat kokok, dia nak rasa malu. Rupanya ni memang muka tak malu ni. Apa saya buat? Kuliah subuh tu saya sebut, saya kata, tuan-tuan, tahu ke tidak, ada satu benda yang waktu kita berada di alam kubur dan waktu kita berada di akhirat, kita nak sebut, kalau boleh sebut kita akan sebut perkataan tu, tapi kita tak boleh sebut. Kerana perkataan tu hanya boleh disebutkan waktu kita duduk kat dunia saja kita boleh sebut. Mati saja tak boleh sebut. Bukan nak mati saja, sebelum nak mati, hampir nak mati dah tak boleh sebut dah perkataan tu. Sebab tu dia sebut hatta idza hadara ahadakumul maut, sehinggalah bila telah datang kematian itu menghampiri mereka, maka mereka akan berkata, faqala rabbirji'un, wahai Tuhanku, tolonglah kembalikan balik kami ke dunia, la'alli a'mala salihan fi ma tarak, mudah-mudahan aku dapat buat amal soleh yang aku tertinggal dahulu. Perkataan apa dia nak sebut? Satu perkataan. Bila ditanya kepada penghuni kubur, apakah perkataan yang mereka nak sebutkan? Perkataan itu adalah perkataan apa? Allahumma ghafirli, ya Allah ampunilah aku. Ataupun perkataan astaghfirullahal azim. Perkataan ini perkataan yang takkan boleh lagi disebut pada orang yang dah meninggal dunia. Orang meninggal dunia dalam kubur, dalam alam barzakh, dia tak boleh sebut. Dia cuba nak sebut, tak boleh sebut. Dia cuba nak sebut Allahumma ghafirli, ya Allah ampunilah aku, ya Allah ampunilah aku, tak boleh lagi sebut. Kat padang mahsyar tak boleh juga sebut. Apa perkataan yang dia sebut? Ya waili, ya waili, ya waili, ya Allah celakalah aku, celakalah aku, celakalah aku. Sebab apa? Sebab kat dunia kita tak nak sebut pun. Sebab tu rugi. Sebab tu rugi kita kata dalam bab-bab yang macam ni. Sebab tu kita nak tahu. Kita nak tahu kita yang ke akhirat besok kita akan cari Nabi nak pohon syafaat. Kerana amalan kita tak tahu pun. Lebih-lebih lagi kita yang lalai leka. Katanya umur panjang, mau ke tak? Mau umur panjang. Tapi amalan kita tak sebagaimana umur kita. Baik, di akhirat cerita Nabi SAW, Nabi kabarkan pada para sahabat, semua umat akan datang cari Nabi mereka, termasuk umat Nabi SAW. Kita datang jumpa Nabi dan kita pun akan berkata, ya Rasulullah, ana min ummatik ishfi'ni, wahai Rasulullah, aku ni umat engkau, tolonglah berikan syafaat engkau kepada aku. Apa jawab Nabi? Ana la a'rifuk, aku tak kenal pun siapa engkau. Minta lagi pula, ya Rasulullah, ana min ummatik ishfi'ni, wahai Rasulullah, aku ni umat engkau, ya Rasulullah, tolonglah berikan syafaat engkau kepada aku. Waktu tu kita dah teruk sangat-sangat, dah peluh dah sampai ke hidung dah. Ya Rasulullah, ishfi'ni ana min ummatik, wahai Rasulullah, berikanlah syafaat padaku, aku ni umat engkau.
Jawab Nabi, ana la a'rifuk, aku tak kenal pun siapa engkau. Pederah pula kali yang seterusnya, ya Rasulullah, aku daripada Bukit Rambai, waktu sambutan Maulidur Rasul kali yang keberapa hari itu, akulah yang duduk kat depan bawa spanduk selawat paling kuat sekali, akulah. Tiba-tiba kalau Nabi jawab kat kita, ana la a'rifuk, aku tak kenal pun siapa engkau, mati kita ke akhirat. Teruk kita kalau Nabi tak kenal kita. Para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kaifa ta'rifu ummatak? Wahai Rasulullah, bagaimana cara engkau mengenali umat engkau? Cara macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenali kita? Maka salah satu cara yang kita dapat dikenali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, caranya apa dia? Antaranya adalah, iaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'rifu ummati, aku kenal umat aku, iaitu ala kasratu salawatihim alai, iaitu dengan berapa banyak mereka berselawat ke atas aku. Aku dapat kenal, mengenali umat aku ni bagaimana? Dengan cara bagaimana, berapa banyak selawat yang mereka telah panjatkan kepada aku. Daripada situ aku dapat mengenali signal yang dapat dikenali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehari berapa kali tanda kita ingatkan Nabi? Tanda kita ingat pada Nabi adalah bila mana kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sebut, wa rafa'na laka dzikrak, wahai Muhammad, kami angkatkan nama engkau menjadi sebutan zikir kepada manusia. Dan nak sebut tanda kita kasih kepada Nabi SAW bukan dengan cara bila datang sambutan Maulidur Rasul kita buat kek 4 tingkat kemudian kita belah, bukan dengan tanda kita kasih dan sayang kepada Rasul kita sekadar lekatkan perkataan Muhammad di dinding kereta, rumah dan sebagainya. Bukan itu sahaja, tetapi dengan cara antaranya memperbanyakkan menyebut nama Nabi. Dan sebut nama Nabi bukan macam sebut nama suami kita, nama isteri kita. Sebut nama Nabi, sebut macam mana? Muhammad, isteri kata, isteri yang sebut, lain macam ni, nama siapa kau sebut? Nama Nabi lah. Tak, bukan dengan cara dizikirkan begitu. Dia ada cara dengan cara berselawat. Datang daripada mana kisah selawat ni? Waktu dimi'rajkan Nabi SAW, pada waktu tersebut ada cara password untuk nak bercakap dengan Allah. Maka Nabi SAW ketika dimi'rajkan, Nabi pun menyebut at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah. Nabi SAW ucapkan kepada Allah. Allah balas balik, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan kemudian disambung pula oleh para malaikat, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu cerita di sebalik tahiyat yang kita duk baca dan kisah tentang selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan selawat. Ada satu cerita berlaku, saya pernah ceritakan, mungkin ada anak murid saya kat dalam ni. Saya cerita waktu tu saya di Syria. Waktu di Syria kita ambil subjek fiqh sirah, subjek tentang sirah Nabi. Bila ambil sirah masuk final, kita pun baca buku, study elok-elok, masuk final, saya pun dah jawab final semua. 2 minggu lepas tu keluar putusan exam, lekatkan kat dinding. Kita pun pergi cek nama Muhammad Najib bin Qasim. Markah diperolehi untuk subjek sirah, tengok-tengok dia tulis markah yang dikumpul, markah yang diperolehi total kosong. Saya kata takkanlah bengong-bengong aku dapat kosong. Tengok pula nama kawan saya Muhammad Fazil, markah diperolehi 60. Saya kata dia ni memang patut dapat 60. Dia dengan aku cerdik sikit daripada dia. Kok mana dia dapat 60, aku dapat kosong. Tak puas hati. Tengok seorang lagi pula kawan saya dapat 70 lebih. Saya kata ni ada something wrong ni. Dia orang kata pergi jumpa dengan pensyarah. Pergi jumpa dengan pensyarah waktu tersebut. Tanya dia, doktor, saya ambil subjek fiqh sirah, nak cek balik markah yang saya dapat. Saya pelik kenapa markah saya dapat kosong. Apa nama engkau? Saya pun beritahu nama saya Muhammad Najib. Kemudian dia bunyi, harap nama je Muhammad. Tak apa, dia pun buka satu-satu nama. Dia kata, kau nak tahu sebab apa kau dapat kosong? Saya kata, ya. Dia kata, anta baqil, 6 harakat dia sebut. Kau tahu ke tidak kenapa engkau dapat kosong? Engkau ni baqil, sangat-sangat baqil, kedekut, yang teramat kedekut. Saya pun gaul kepala, saya kata kedekut. Kok mana nak kena belanja dia dulu, kau baru nak dapat markah?
Saya kata saya tak faham apa kaitan kedekut dengan saya. Dia tanya, pernah tak dengar satu hadis Nabi SAW? Hadis apa? Hadis Nabi SAW menyebut, al-baqil idza shalla alayya lam yusalli. Orang yang bakil itu orang yang bila mana diselawat ke atas aku, maka dia tidak menjawab pun selawat ke atas aku. Tanda orang yang bakil bila? Iaitu orang-orang yang bila mana diselawat ke atas aku, maka mereka tidak menjawab selawat ke atas aku, maka orang itu adalah orang yang bakil. Kita bakil, kedekut, berkira sangat-sangat sekadar nak jawab selawat ke atas Nabi, maka kita takkan layak pun nak mendapat syafaat Nabi SAW ketika berada di akhirat kelak. Saya kata, ya, saya faham hadis tu, saya pun hafal. Saya kata, hadis tu, apa kaitan hadis bakil tu dengan saya bila masa yang saya kedekut nak berselawat ke atas Nabi? Dia kata, kau tahu ke tidak? Dia kata, Muhammad Najim, kau jawab macam mana dalam exam? Saya kata, saya ingat lagi apa kesalahan saya. Dia kata, engkau tulis nama Muhammad, kemudian kau buatkan 2 kurungan, kau hanya tulis huruf sad sahaja. Kedekutnya engkau sekadar nak tulis sallallahu alaihi wasallam. Apa masalahnya kalau engkau tulis sallallahu alaihi wasallam? Kau terlalu berkira sangat. Engkau balik ke negara engkau, kau nak ajar pula orang supaya mencintai Nabi, sedangkan kau sendiri nak tulis nama Nabi pun kau dah malas dah. Nampak kadang-kadang kita hari ni nak berselawat pun malas, nak tulis nama Nabi pun SAW saja, short form. Short form saja kadang-kadang kita tulis, sampai menyebabkan ramai orang yang tersilap. Ni berlaku 2 tahun 2007. Saya mula-mula tahun pertama saya sampai ke Melaka, UTM jemput saya jadi penceramah Maulidur Rasul waktu tu. Pagi nak pergi tu kita pun pergilah. Pergi saya buka radio Satu Negeri ni. Satu Negeri, satu buka channel radio tu kena negeri tu. Iaitu perasmian sambutan Maulidur Rasul di peringkat negeri dirasmikan oleh seorang VVIP. Kita membuka radio sambil dengar. Alhamdulillah, kita rasa bertuah pada pagi yang berbahagia ini. Sama-sama kita dapat menyambut sambutan Maulidur Rasul ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad Subhanahu Wa Ta'ala. Saya kata, Muhammad Subhanahu Wa Ta'ala kok mana pula? Saya kata, ni tersilap ni. Ni biasalah kadang-kadang gabra tak pernah berucap, mungkin dia berucap, dia gabra, dia sebut Nabi Muhammad Subhanahu Wa Ta'ala. Macam ada satu tempat saya pergi ceramah, pengurusi itu kali pertama jadi pengurusi, malam pertama dia kena berucap. Jemput berceramah, pengurusi pun berucap, pegang kertas ni menggeletar, tengok, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah wabarakatuh jadinya. Kita tengok, kita tahu dia gabra, tak apalah, maafkan dia. Kat dalam parlimen wakil rakyat ni semangat ni. Kita mesti menegakkan amal jima'i bersama-sama. Amal jima'i, patutnya amal jama'i, dia sebut amal jima'i. Jama'i itu berjemaah, jima'i itu bersetubul. Jauh larinya. Kita tersilap sebut. Yang main-main. Kita mesti menegakkan amal ma'ruf munkar nakir. Sudah, amal ma'ruf munkar nakir pula. Ni semangatnya pasal. Baik, bila saya dengar saya kata, ni tersilap ni, disebut Subhanahu Wa Ta'ala. Kali kedua Subhanahu Wa Ta'ala, kali ketiga 7 kali dia sebut Subhanahu Wa Ta'ala. Saya kata, ni bukan silap lagi, ni memang bengong namanya. SAW pun tak tahu apa benda. Nampak macam mana dia tak tahu. Tapi puncanya kerana kita suka buat short form. So dia kata, engkau tak layak nak dapat markah, engkau talibul ilm, penuntut ilmu. Kalau sekadar nak tuliskan nama Nabi engkau Muhammad SAW pun engkau terlalu berkira, maka bagaimana cara untuk kau nak didikkan perasaan kasih dan sayang kepada kaum kerabat engkau nanti? Kau tak layak dapat. Buh kosong kat saya. Saya sedar dah kali repeat balik subjek tu. Sampai ke hari ni nak tulis tu tak berani dah nak tulis. Short saja saya akan sempurnakan sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita kata dalam bab tu pun kita dah kalah sangat-sangat. Sebab tu banyakkan berselawat ke atas Nabi, jangan jadi bakil. Baik, soalan yang kedua. Tadi soalan yang pertama, soalan yang kedua. Apa hukum berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa kata wajib, siapa kata sunat? Siapa kata wajib? Angkat tangan. Okey, wajib. Sikit je wajib, yang lain sunat. Okey, siapa kata sunat? Angkat tangan. Tak ada juga. Okey, ulang sekali lagi. Siapa kata hukum berselawat ke atas Nabi tu wajib? Sila angkat tangan. Okey. 10% saja. Siapa yang kata hukum berselawat ke atas Nabi SAW tu sunat? Angkat tangan. Ada juga. Okey. Siapa yang kata wajib dia tak selawat dia berdosa, siapa kata sunat tak selawat pun tak apa. Betul? Apa jawapan yang betulnya? Siapa jawab kata wajib dia betul separuh. Siapa jawab kata sunat pun dia betul separuh. Apa jawapan yang betulnya? Berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ada tempat yang wajib, ada tempat yang sunat. Yang ni yang betulnya. Yang ni kita clearkan balik. Selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ada tempat yang wajib, ada tempat yang sunat. Kat mana tempat yang wajib? Tempat yang wajib dalam
dalam solat, waktu sembahyang. Bila? Waktu tasyahud tu, at-tahiyyatul, sampai kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rukun dalam solat, antaranya berselawat ke atas Nabi. Tak solat, tak sah solat kita. Itu wajib. Wajib yang kedua bila? Waktu imam berada ke atas mimbar, waktu dia baca khutbah pertama kena selawat, khutbah kedua pun kena selawat. Wajib yang ketiga, yang ini khilaf di kalangan ulama, iaitu dalam bab kali pertama mendengar orang berselawat, maka jawablah selawat itu supaya kita tidak dinamakan orang yang bakhil. Lain daripada tempat itu, semua jatuh daripada bab, jatuh masuk dalam bab perkara sunat. Nah, ini yang kita katakan, yang ni kita kena faham. Baik, tanda kasih dan sayang kepada Nabi yang pertama adalah berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanda kasih sayang yang kedua kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa dia tanda dia? Tanda dia datang, Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, laqad mannallahu 'alal mu'minin, sesungguhnya Allah telah berikan nikmat yang tak terhingga kepada kita. Nikmat apa? Nikmat beragama, nikmat ke atas umat Islam. Apa dia nikmatnya? Qad ba'atha fihim rasulan minhum, Allah telah membangkitkan seorang rasul di kalangan mereka, min anfusihim, daripada jenis mereka, jenis manusia juga. Yatlu alaihim ayati, yang mana rasul yang telah dibangkitkan ini membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka. Wa yuzakkihim, dan menyucikan mereka daripada akidah-akidah, menyucikan mereka, mendidik mereka cara bagaimana nak menyucikan dosa-dosa pada mereka. Wa yu'allimuhumul kitab, dan rasul ini mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran, wal hikmah, dan ilmu, iaitu sunnah dia yang ditinggalkan. So yang kedua ini dalam bab tanda kita kasih dan sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambil dua benda ini. Nabi sebut, aku tinggalkan taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadhillu min ba'di. Aku tinggalkan dua benda, kalau kamu pegang dengan dua benda ni kamu takkan sesat. Ni harta warisan Nabi. Apa dia harta warisan Nabi? Kita terima. Tanda pewaris yang baik, dia akan terima harta waris yang telah meninggal itu, kerana harta itu diberikan kepada dia. Bapa kita meninggal, bila meninggal dia pun tulis, dia kata aku tinggalkan bagi kamu tanah dekat sini dengan tanah dekat sini, ambillah dia dan gunakan dia. Kalau kau tak nak miskin, kau ambil gunakan tanah ni. Tanda kita sayang, sehingga orang tua kata tanah pusaka jangan jual. Tanda kita, hubungan kita, kasih sayang kita, nak jaga eratkan hubungan silaturahim di antara adik-beradik. Sampai macam tu. Maka Nabi SAW tinggalkan harta warisan dia kepada kita. Apa harta warisan Nabi? Nabi sebut pada hadis yang lain, al-ulama warasatul anbiya. Ulama ni pewaris bagi para nabi. Wa annal anbiya la yurisu dinaran wala dirhaman. Para nabi ni tak mewariskan kepada umat dia wang ringgit, walakin yurisul ilm. Tetapi nabi-nabi ini mewariskan kepada umat dia, dia mewariskan ilmu. Apa dia warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita? Dia wariskan ilmu. Faman akhadhaha faqad akhadha bihadzil wafir. Siapa yang ambil ilmu ni, maka dia telah mendapat keuntungan yang terlalu banyak. Nabi sebut, aku tinggalkan bagi kamu ilmu, ambillah ilmu. Tanda kita kasih dan sayang kepada Nabi, mai majlis ilmu, pergi cari ilmu. Kat mana ada orang-orang mengajar, timbulkan minat. Terutama kita-kita yang umur dah 40 ke atas ni, kalau tak sedar juga tak tahu nak kata lah. Sebab tu kita kata, kerana di antara tempat yang kita hanya sekadar duduk, tadah telinga, tengok, dengar, rajin sikit mungkin menulis, maka tempat pahala yang berlipat kali ganda. Siapa pernah baca satu hadis, Nabi SAW masuk ke dalam masjid, ada dua geng. Satu geng sedang berzikir, sedang berdoa. Nabi kata, insya'a yu'tiyahum wa insya'a mana'hum. Apa yang mereka minta, apa yang mereka doa, apa yang mereka buatkan, kalau Allah nak, Allah boleh bagi. Allah tak nak pun tak ada masalah. Kemudian Nabi terus berjalan dan Nabi duduk bersama dengan orang yang menuntut ilmu, dan Nabi berkata, wa inna ma bu'istu li akunu mualliman. Sesungguhnya aku dibangkitkan untuk aku menjadi seorang guru. Maka kelebihan orang yang menuntut ilmu melebihi daripada amal ibadat orang-orang yang melaksanakan amal ibadat. Cari kat mana tempat ada orang menuntut ilmu, kerana setiap ilmu itu akan menjadikan kita kenal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenal akhlaknya, kenal sifatnya, kenal perbuatannya, kenal amalan. Kadang kalau kita duk berzikir-zikir yang kita tak tahu pelik-pelik punya zikir ni, zikir. Pernah bila kita belajar hadis, tiba-tiba cerita Nabi SAW mempunyai seorang isteri bernama Al-Juwairiyah.
Waktu Nabi nak keluar pergi solat subuh, Nabi tengok dia tengah duk baca dah. Nabi balik daripada solat subuh waktu zuhur dah, dia masih lagi duk baca, tak habis lagi ni. Nabi pun tanya, apa yang kau baca? Dia kata, aku duk zikir ya Rasulullah, zikir sekian. Kata Nabi SAW, kalaulah engkau mengetahui zikir yang aku buat dan zikir yang engkau buat, engkau buat zikir yang terlalu banyak, aku hanya sekadar menyebutnya 3 kali sahaja, maka zikir aku lebih hebat lagi berbanding zikir engkau yang panjang tadi. Apa dia? Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. 3 kali Nabi SAW sebut, bermula daripada dia keluar daripada masjid, berjalan kaki sampai ke rumah, dia menyebut 3 kali. Maka 3 kali itu melebihi daripada amalan yang dilakukan oleh isterinya daripada sebelum subuh sampai kepada waktu duha. Datang daripada mana? Datang daripada ilmu. Bila kita ada ilmu, kita tahu yang mana satu amalan yang paling Nabi SAW suka. Bayangkan tengok solat tarawih. Kita datang ramai-ramai malam pertama, penuh ni nak solat tarawih. Penuh sampai ke belakang, sampai pengurusi masjid kata masjid kita ni kena besarkan lagi sebab malam ni ramai. Malam 15 dia kata masjid ni rasanya tak terlalu besar sangat pula. Habis semua kat hilang. Baik, saya duk tengok ramai orang yang dia tunggu nak solat tarawih, selesai solat isyak dia tak buat solat ba'diyah. Solat qabliyah dia tak buat, ba'diyah dia tak buat, dia datang solat tarawih, solat isyak, kemudian terus solat tarawih. Di antara solat rawatib dengan solat tarawih, afdal solat rawatib lagi. Betul. Di antara solat apa? Solat di rumah dengan solat di masjid, lebih baik solat di masjid. Tapi sebab kita tak tahu, kita tinggalkan. Pernah tak dengar siapa di kalangan sahabat yang terkaya di zaman Nabi? Siapa tahu? Siapa boleh jawab, kita hadiah ni. Ni. Sudah haji ni kata ni hak saya punya ni ustaz. Baik. Siapa dia di kalangan sahabat yang kaya di zaman Nabi SAW? Pamoga aku putih ke? Tahu pamoga aku putih? Bukan. Datuk Vida, Datuk Seri, bukan. Siapa yang paling kaya? Abdurrahman bin Auf. Salah seorang sahabat Nabi yang kaya. Kaya dia bagaimana? Waktu dia mula-mula sampai ke Madinah ni selai sepinggang, tak ada apa pun. Penduduk Ansar kata, wahai Abdurrahman, ambillah harta benda kami, apa yang kau nak kau ambillah, tinggallah kat rumah kami. Kata dia, terima kasih, tolong tunjukkan kepada aku kat mana pasar, aku nak pergi berniaga. Bawa dia pergi ke pasar, dia start mula berniaga dengan berniaga unta. Dia beli unta dengan harga 1,000, dia jual unta dengan harga 1,000 juga. Orang kata, habis tu macam mana nak kayanya? Tak, dia ambil keuntungan sedikit. Kat mana keuntungannya? Keuntungan pada siapa beli unta, dia kena beli tali unta. Maka dia up sikit pada tali unta. So keuntungan dia keuntungan yang paling minimum, tapi berkat akhir sekali dia jadi kaya raya yang luar biasa. Kaya, sungguh-sungguh kaya. Kaya-kaya dia pun dia tak pernah tinggal sekali pun solat berjemaah bersama dengan Nabi SAW. Kaya tapi solat berjemaah tak pernah tinggal. Satu hari nak jadi cerita, datang business partner dia, datang daripada Syam, datang ke Madinah bawa barang dagangan. Jadi dia kena pergi cek barang dagangan dia, sehingga menyebabkan tak pernah pun seumur hidup dia ni terlewat pergi solat. Hari tu terlewat sedikit, bukan tak pergi terus. Kita jangan kata ni sibuk sikit dah tak pergi masjid dah. Orang datang ke rumah dah tak pergi ke masjid dah. Ini dia business partner dia datang, maka dia terlewat. Dan terlewat dia ni tak sempat nak angkat takbir bersama dengan Nabi SAW. Masih lagi dapat rakaat yang pertama. Datang-datang Nabi SAW dah pun solat. Dia pun tak pun angkat takbir, Allahu Akbar. Selesai solat dia rasa rugi yang teramat sangat. Ya Allah, ruginya aku, tak pernah aku miss, terlewat. Hari ni aku terlewat sedikit. Dia pergi jumpa Nabi, dia tanya satu soalan. Ya Rasulullah, boleh tak sekiranya aku nak qadha balik takbir aku yang tertinggal dengan engkau? Aku nak qadha balik ni, aku tadi tak sempat takbir bersama-sama engkau. Boleh tak aku nak qadha kembali? Sebab apa? Dia rasa dia rugi sangat-sangat, walaupun benda itu adalah kecil. Pada kita lah kecil sangat. Tak ada masalah janji solat. Yang masalahnya tak solat. Apa kata Nabi SAW? Nabi nak didik para sahabat, jangan pandang enteng, jangan pandang kecil pada benda yang kita rasa kecil. Kerana apa yang Allah berikan itu sebenarnya terlalu besar. Maka kata Nabi SAW, wahai Abdurrahman, sesungguhnya dia kata, kalaulah engkau gadaikan seluruh kekayaan yang engkau miliki pada hari ini, seluruh kekayaan engkau yang ada di dunia ini, untuk nak tebus, nak dapatkan ganjaran pahala angkat takbiratul ihram yang pertama bersama-sama dengan aku tadi, maka harta benda engkau tak mampu pun nak tebus ganjaran pahala yang Allah berikan.
Maknanya nak katakan baru angkat takbir, tak cerita bab rukuk lagi, tak cerita bab bacaan Fatihah, tak cerita bab 3 rakaat kita solat, tak cerita qabliyah dengan ba'diyah lagi, baru angkat takbir sahaja. Tapi kita tak nampak. Sebab tu saya selalu buat bandingan. Saya kata, tuan-tuan, hari ni kalau kita ambil kambing seekor letak kat depan ni, buh kat depan kambing, rumput 1 kilo, emas 1 kilo. Tanya kambing, kambing emas ke rumput? Kambing tu kata rumput. Kau ni kambing, emas dengan rumput mana kau nak pilih? Pilih rumput lah. Kenapa kau pilih rumput? Makanan aku rumput, emas aku nak buat tentang apa? Maknanya kambing tu cerdik ke tak cerdik? Cerdik kita panggil, sebab dia tahu yang mana yang bermanfaat untuk diri dia. Panggil pula ni, panggil pula seorang Pak Haji duduk kat depan Pak Haji. Ni Pak Haji, saya nak bagi Pak Haji ni, yang kat depan ni ada RM1, ada RM27. Yang mana Pak Haji nak pilih? Pak Haji tu kata, saya ambil yang RM1 pun cukup lah. Saya tua-tua ni buat apa ingat duit banyak-banyak. Pak Haji RM1 dengan RM27, yang mana paling banyak? Dia kata 27. Pak Haji nak yang mana? RM1 cukup lah. Pak Haji 27 banyak, kata Pak Haji. Banyak. RM1 banyak tak? Sikit. Pak Haji nak yang mana? Saya ambil yang sikit, yang RM1. Pang bagi bawah hantau. RM1 dengan RM27, tak tahu nak pilih. Sebab apa kata? Ini yang kebanyakan kita berlaku ni. Bila kita kata kita ni, maaf cakap, maknanya kita ni akal kita ada, tapi kadang-kadang dia tak berapa nak waras. Bila sampai beragama ni, sebab apa jadi tak waras? Sebab ada nafsu. Innan nafsa la ammaratun bisu. Nafsu kita ni setiap masa duk ajak kita, tak payah duk pi lah, tak duk pi. Tapi kalaulah kita tahu siapa nak rumah kat dalam syurga, siapa yang baca, buka kitab Riyadhus Salihin, tajuk kelebihan orang yang bersolat jemaah subuh, solat subuh berjemaah. Kita akan jumpa cerita bab orang ganjaran pahala orang yang berjalan kaki waktu solat subuh. Siapa man kharaja man tawaddaa fi baitihi summa yamshi ilal masjid. Siapa yang ambil wuduk daripada rumah dia, kemudian dia berjalan kaki di dalam keadaan gelap gelita nak pergi solat subuh berjemaah di mana-mana tempat, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bina bagi dia satu rumah dekat syurga. Nampak pahala dia. Bahkan Nabi SAW sebut, rakaatan qabla al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum masuk waktu subuh lebih baik lagi daripada dunia dan segala isi-isinya. 2 rakaat sebelum masuk waktu subuh. Siapa boleh buat yang ni? Nabi kata lebih hebat lagi daripada dunia dan segala isinya. Satu ceramah, saya pergi ceramah kat satu tempat, ada ramai orang tua depan ni, kursus sebenarnya. Saya pun tanya dia orang, tanya apa? Tanya, tuan-tuan tolong tulis senaraikan 10 orang terkaya di dalam Malaysia ataupun kat dunia pun, tulislah 10 senarai orang terkaya. Dia orang pun tulis, saya pun pergi cek seorang. Tengok dia tulis lah, Buah Ananda Krishnan, Vincent Tan, Syed Mokhtar, Lim Goh Tong, apa dia lagi, Mirzan Mahathir, siapa dia lagi, apa namanya, apa Razak, tak ingat dah nama-nama ni. Okey, kita pun cek. Saya pun tanya Pak seorang, mak, abang pagi tadi solat subuh, solat kat mana? Kat masjid. Sempat buat solat sunat 2 rakaat tak? Sempat. Abang padam yang nombor 1 tu, abang buh nama abang. Dia kata, kenapa ustaz? Padam dulu, tak apa, buh nama abang kat atas tu. Okey, dia pun padam buh nama dia. Pergi pula korang ni tanya, pagi tadi sembahyang subuh jemaah tak? Okey, tak apa. Ni sembahyang. Sempat solat sunat 2 rakaat tak? Sempat. Okey, tak apa. Yang ni pula sempat tak? Sempat. Tukar. Dia kata, kenapa ustaz? Saya tak kaya. Tak apa, tulis dulu nama. Kita pun tanya, siapa orang yang kaya? Salah kalau kita katakan jutawan sekian. Orang yang paling kaya adalah orang yang boleh buat 2 rakaat solat sunat sebelum solat subuh berjemaah kat dalam masjid. Dia mampu buat ataupun kat rumah dia. Kalau muslimat lah, boleh buat yang ni, kita dah dapat kekayaan yang luar biasa. Macam mana caranya? Dengan cara datang daripada ilmu. Sebab tu ilmu yang menjadikan kita rasa menghargai, dihargai sangat-sangat oleh agama, rasa bertambah-tambah kasih dan sayang kepada Nabi SAW dengan cara itba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi SAW. Sebab tu bila turun ayat, kaum musyrikin Mekah kata, nahnu qaumun asyaddu imanan lillah, asyaddu hubban lillah, kami ini kaum yang paling kasih pada Allah. Allah turunkan ayat, pergi cakap kepada mereka, wahai Muhammad, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, kalau kamu kasihkan pada Allah, maka hendaklah ikutlah Nabi SAW, ittiba'ur rasul. Kena ikut Nabi dalam ibadat, ikut Nabi dalam seluruh kehidupan kita, muliakan Islam, dan kat situ kita akan dapat
tempat. Bahkan kita akan dikasihi oleh Allah. Waktu yang sama kita akan rasa kasih dan sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Yang kedua tadi ittiba' sunnah. Yang ketiga, belajarlah sirah. Carilah mana-mana guru yang mengajar sirah, bacalah buku-buku sirah, ambil tahu, berguru. Sebagaimana kata Ali Zainal Abidin, siapa dia Ali Zainal Abidin ni? Cucu cicit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, ta'allamna sirah kama nata'allamul Quran. Kami belajar sirah sebagaimana kami belajar tentang Al-Quran. Dan yang kelima, apa lagi tanda kita kasih dan sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Banyakkan kita cari benda-benda, kasihkan, berkawan dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang mengingatkan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pergi ke tempat yang kita tahu bila kita pergi ke situ mengingatkan kita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kat mana? Antaranya umrah, berkawan dengan orang-orang yang soleh, jumpa dengan orang-orang yang baik. Saya setiap kali pergi umrah, saya akan minta doa ke Allah. Baru-baru ni pun saya bawa balik umrah 2 minggu lepas. Ya Allah, jumpakanlah aku dengan manusia-manusia yang pelik. Pergi umrah tahun lepas, jumpa orang pelik. Tahun ni pun jumpa orang pelik. Saya ambil yang tahun lepas dulu. Tahun lepas saya jumpa dengan tengah solat. Kebetulan saya ada orang belanja nasi Arab sebelum solat Zuhur. Saya pun niat, tak apalah, saya masuk Zuhur, lepas asar baru saya nak keluar daripada masjid. Kita nak iktikaf. Selesai solat Zuhur kat dalam Raudhah, dan memang saya minta daripada awal lagi, ya Allah, mudahkanlah aku nak solat setiap waktu solat kat dalam Raudhah, dan memang tak pernah miss. Setiap waktu solat saya dapat solat kat dalam Raudhah. Buat solat ba'diyah. Waktu angkat takbir, terperasan kat tiang ada seorang lelaki janggut panjang, orang tua, sedang baca Al-Quran. Saya pun niat kejap lagi, selesai bagi salam, aku nak pergi salam dengan dia. Apa dah bagi salam semua, saya pun pergi dekat dia, Assalamualaikum tuan. Dia pun salam, dia tengok muka saya, apa kata dia? Engkau orang pertama yang salam dengan aku hari ini. Kita pun seronok, bangga, kita orang pertama salam dengan dia. Saya pun tanya, daripada sini ke? Dia kata, Alhamdulillah, aku orang Jeddah, datang ke Masjid Nabawi ni sebulan 3 minggu dia akan duduk dekat masjid, seminggu dia akan balik rumah dia. Dia masuk waktu pagi, dia akan keluar waktu isyak. Kita pun pelik, tak pergi ke tandas ke? Saya kata, kita orang Melayu ni ketanya buat tandas je. Tak pergi ke tandas kan, kau masuk waktu subuh, kau keluar waktu isyak. Dia kata, kenapa nak kena pergi tandas? Tak terasa nak terkencing, nak terberak. Dia pun keluarkan daripada kocek dia. Dia sebut, dia kata, hari Isnin, hari Khamis aku berpuasa. Hari yang lain makan buah kurma dengan air zam-zam. Dia kata, tak menjadikan kau nak pergi ke tandas. Kau takkan pergi ke tandas. Sehari kau takkan pergi ke tandas. Minum air zam-zam dengan buah kurma sahaja, dengan kacang pistachio tu dia letakkan dalam kocek dia. Ini makanan aku, dia kata. Baik. Dia beritahu kat saya, dia kata, aku nak nasihatkan engkau aku tahu di tempat engkau duk mengajar orang. Aku nasihatkan engkau jangan tinggal benda yang Nabi SAW tak pernah tinggal. Nabi suka sangat-sangat. Ini tanda kita kasih dan sayang pada Nabi. Kita buat benda yang Nabi suka. Apa benda yang Nabi suka, yang Nabi tak tinggal? Siapa tahu? Solat malam. Nabi SAW tak pernah tinggal solat malam. Apa dia solat malam ni? Maka kata dia kata, Najib, kau jangan tinggal 11 rakaat solat. Kerana Nabi SAW tidak pernah melakukan solat malam lebih daripada 11 rakaat. Kenapa 11 rakaat? 8 campur 3, 8 rakaat solat tahajud, 3 rakaat solat witir. Ataupun 11 rakaat solat witir pada tiap-tiap malam. Jangan tinggal benda tu. Maka saya kata, insya-Allah, terima kasih. Saya pun tanya dia, engkau duduk kat dalam masjid buat apa? Umur dia dah 74 tahun, 75 tahun macam tu. Dia kata baca Quran. Saya pun tanya lagi, sebulan berapa kali khatam Quran? Jawab dia kata, dia pun senyum tengok saya. Dia kata, bisik kat telinga saya, aku khatam Al-Quran sehari sekali. Umur 74 tahun khatam Al-Quran sehari sekali. Kita hak umur 70 tahun, umur 60 tahun, 50 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 20 tahun, nak khatam 1 tahun sekali pun puas. Itu pun hak datang tadarus kat masjid, imam siap sebut lagi, tuan-tuan minta kita nak kena habiskan sebelum 27 Ramadan, sebab malam 27 Ramadan kita nak bagi kemplakat untuk orang hak tadarus Quran ni. Oh, sudah buka kalut baca bagi habis ni. Kalau tak harap nak boleh habis setahun sekali. Tuan-tuan kenal dekat Melaka ni ada seorang. Dulu dia bekas ketua polis Melaka, nama Datuk Majid, tahun 60-an dulu. Dia Datuk Polis, masih lagi hidup, usia 92 tahun. Orang Melaka, orang Tengkera sana. Dia duduk ikut kelas saya, satu kelas saya ni duduk kat depan ni.
Apa yang saya mengajar tu catat. Kita tengok orang tua macam tu bila rajin rasa tertarik lah. Saya pun tanya Datuk, nak tanya berapa umur? Dia pun beritahu 92 Ustaz. Dia kata alhamdulillah saya seronok kalau tengok seorang bapa, seorang atuk macam dia ni usia 92 tahun tapi masih bersemangat belajar menuntut ilmu. Tulis ni, tulis jawi lagi pula. Duduk atas kursi roda, dia orang tolak dia duduk depan sebelah saya. Dia minta izin, Ustaz boleh tak nak duduk depan? Saya tak dengar kat belakang, saya nak duduk kat depan. Dia kata duduklah. Saya pun tanya dia, Datuk nak tanya satu soalan, jawapan saya tahu, cuma saya nak tahu jawapan saya dengan jawapan Datuk sama ke tak sama? Apalah, dia kata tanyalah. Datuk, apa yang amalkan yang sampai ke hari ni 92 tahun tak nyanyuk? Ada orang 70 tahun pun dah nyanyuk, ramai dah. 60 tahun lebih pun ada yang dah nyanyuk. Apa amalan 90 tahun, 92 tahun tak nyanyuk-nyanyuk? Jawab Datuk Majid ni, dia pun senyum kat saya. Dia kata, Ustaz, saya suka baca Quran Ustaz. Alhamdulillah, mata terang, berlampak boleh baca Quran. Telinganya problem sikit, tapi baca Quran Alhamdulillah. Saya kata jawapan sama. Itu yang saya nak sebutkan. Kebiasaan orang yang umur 90 tahun tak nyanyuk-nyanyuk ni, ataupun orang tua yang tak nyanyuk, ubatnya satu saja, iaitu Al-Quran. Takkan nyanyuk. Tengok umur 92 tahun. Saya pun tanya, khatam setahun berapa kali? Dia senyum kat saya. Dia kata, Ustaz, saya khatam Al-Quran sebulan sekali. Umur 92 tahun, khatam Al-Quran sebulan sekali. Kita ni hak makan nasi sekali makan 3 pinggan ni, roti canai sebiji tak cukup, hantam 2 biji. Macam-macam kita katakan, pagi tertarik, tengah hari tertarik, petang sampai ke malam tertarik, tapi nak buka Al-Quran sekali pun kadang-kadang puas nak boleh buka. Ni syaitan paling besar ni. Yang ni kita boleh buka. Ni syaitan paling besar sekali. Yang menyebabkan kita jarang buka Al-Quran. Sekarang ni Tok Imam ada WhatsApp, Tok Bilal ada WhatsApp, pengurusi JKK ada WhatsApp. Atuk hak umur 70 tahun pun dah pandai WhatsApp dah hari ni. Jangan main-main. Dulu tak kenal satu habuk, pegang handphone pun tak hati. Hari ni WhatsApp. Ada grup WhatsApp lagi pula. Kita boleh baca, tak ada mesej pun kita buka tengok. Tapi Al-Quran tak terasa apa-apa. Nak tidur ni, handphone ni letak kat sebelah bantal ni. Kalau tak ada handphone sebelah bantal, tak boleh tidur dia. Tak handphone. Pernah tak jadi keadaan kita tidur letak Quran sebelah bantal? Harap. Takut dah pula kawan macam nak mati dah pula. Tukar tak kat tempat lain. Pernah ada orang keluar daripada rumah tiba-tiba patah balik. Isteri tanya, abang kenapa patah balik? Terlupa lah, tertinggal Al-Quran kat dalam rumah. Lain macam suami aku ni macam nak mati ni, tinggal Quran ni. Biasa patah balik sebab apa? Handphone tertinggal, aku ambil sekejap leha. Leha pun ambil handphone bagi kat kita. Tak berjalan kita kalau tak bawa handphone. Sampai dekat traffic light, biasanya apa kita buat? Berhenti dekat traffic light tu, biasanya apa kita buat? Ambil handphone, buka, sempat lagi baca mesej, sempat lagi hantar mesej. Ada orang sampai dekat traffic light, tiba-tiba dia buka Al-Quran baca. Kalau tuan-tuan jumpa orang baca Al-Quran dekat traffic light, pergi ketuk tingkap kereta dia, tarik tangan dia, cium tangan dia 3 kali. Sebab mungkin wali barangkali kalau baca sampai dekat traffic light membaca Quran. Kerana kita tak jumpa orang yang macam tu, susah sangat-sangat. Sebab tu Nabi SAW sebut, ya'ti yaumal qiyamah al-Quran syafi'un li sahibihi. Akan datang pada hari kiamat kelak, Al-Quran akan menjadi pemberi syafaat kepada orang yang bacanya. Kenal Haji Rauf? Haji Rauf tahu? Haji Rauf? Haji Rauf segamat kenal? Tak kenal? Saya pun tak kenal sebenarnya, tapi saya baca cerita tahun lepas, kalau siapa ingat, dalam surat khabar utusan metro dan sebagainya mengkhabarkan di Segamat sana dia orang nak buat jalan. Bila dia orang nak buat jalan, dia orang pergi korek ada satu kubur lama, nak pindahkan kubur lama ni pergi kat satu tempat kubur yang baru. Sampai kat satu kubur ni, orang mayat yang duduk kat dalam tu dah meninggal 8 tahun dah. Nama dia Haji Rauf. Korek keluar mayat dia, bila tengok-tengok kat mayat dia tak terjejas sedikit pun, macam seakan-akan orang baru dimasukkan semalam. Pelik dia orang ni, pergi tanya dekat dia beradik dia ni, apa amalan yang dibuat oleh Haji Rauf ni? Maka kata dia beradik dia ni guru Al-Quran, kemudian dia suka baca Al-Quran. Kalaulah Haji Rauf tu yang suka baca Al-Quran sebegitu sekali Allah hormati jasad dia sehingga tak reput, bagaimana dengan kita yang tak pernah baca Quran? Maka Al-Quran akan jadi lawyer kita kat mana? Kat dalam kubur. Lawyer kepada soalan mungkar nangkir, dan lawyer pada setiap masalah-masalah yang kita akan bertemu ketika berada ke alam barzakh. Rugi sangat-sangat. Pernah tahu cerita tentang uban Nabi SAW? Nabi SAW ada uban tak? Ada uban. Hadis riwayat Anas bin Malik, kata Anas bin Malik, ma'adat tu, aku kira dekat kepala Nabi, kat kepala Nabi ada uban, iaitu berjumlah 14 helai. Hadis Anas bin Malik dalam kitab Syama'il.
Anas bin Malik yang menjadi khadam Nabi ni, dia kata Nabi ada 14 uban ke atas kepala. Dahsyatnya kasih dan sayangnya kepada Nabi, uban Nabi pun dia kira. Kita hak sayang dekat suami, pernah kira uban suami? Nak kira macam mana ustaz, dah pernah putih dah ustaz, tak ada yang hitam. Kira hak hitam berapa tinggal. Kalau sayang, tak pernah buang masuk. Tapi sahabat kira uban Nabi. Anas kata ada 14 helai. Hadis daripada Ibnu Abbas cerita bagaimana Ibnu Abbas pula berkata, aku kira uban di kepala Nabi dan aku dapati uban di kepala Nabi lebih kurang sekitar 20 helai, iaitu uban berada pada pertengahan belahan rambutnya dan pada pelipisnya ada 20 helai. Baik, akhir sekali hadis Abu Bakar. Ibnu Abbas dengar perbualan di antara Abu Bakar dengan Nabi SAW. Ibnu Abbas ni budak kecil, dia duduk waktu tu. Abu Bakar tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, laqad syibta. Wahai Rasulullah, aku dapati pada kepala engkau itu ada uban ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Dia kata, syayyabatni Hud wa akhawatuha. Kepala aku beruban disebabkan kerana surah Hud. Syayyabatni al-waqi'ah. Kepala aku beruban disebabkan surah al-waqi'ah. Syayyabatni al-mursalat. Kepala aku beruban disebabkan surah al-mursalat. Syayyabatni amma yatasaalun. Kepala aku beruban disebabkan surah amma yatasaalun. Dan yang terakhir, syayyabatni at-takwir. Kepala aku beruban disebabkan surah at-takwir. 5 surah penyebab kepala Nabi beruban. 5 surah ni penyebab kepala Nabi beruban. Surah kat mana? Kat dalam Al-Quran. Kenapa surah ni menjadikan kepala Nabi beruban? Kerana surah Hud menceritakan iaitu azab yang Allah telah kenakan pada umat yang terdahulu. Nabi takut sampai beruban kepala. Surah Al-Waqi'ah menceritakan tentang alam akhirat. Surah Al-Mursalat ceritakan tentang azab neraka. Surah Amma Yatasaalun cerita tentang akhirat hari kiamat. Surah At-Takwir sama juga cerita tentang hari kiamat. Nabi baca Al-Quran, keluar uban dekat kepala kerana terlalu takut. Al-Quran ni iaitu sebab tu fadzakir bil Quran liman yaqafu wa'id. Berikan pengajaran kepada manusia dengan Al-Quran untuk mendakutkan mereka. Takut Nabi sampai beruban kepala dia. Hadis Abdullah ibn Mas'ud, kata Abdullah ibn Mas'ud, satu hari kata dia, aku didatangi izja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada aku. Faqal, dan Nabi berkata, apa kata Nabi kepada Abdullah ibn Mas'ud? Ya ibn Mas'ud, iqra alayya al-Quran. Wahai ibn Mas'ud, bacakan kepada aku Al-Quran. Kata Abdullah ibn Mas'ud, ya Rasulullah, aqra alayka al-Quran wa fika unzil. Wahai Rasulullah, bagaimana aku nak baca Al-Quran kepada engkau sedangkan Al-Quran itu diturunkan ke atas engkau? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, uhibbu an asma'al Quran min ghairi. Aku suka sangat-sangat dengar Al-Quran daripada orang lain yang membacakan untuk aku. Abdullah ibn Mas'ud bacakan Al-Quran sampai pada satu ayat di dalam surah Ali Imran. Tiba-tiba Nabi angkat tangan, Nabi kata, hasbuk ya ibn Mas'ud. Cukup wahai ibn Mas'ud. Dalam waktu tersebut, kata Abdullah ibn Mas'ud, Nabi menundukkan kepala ke bawah dalam keadaan mengalirkan air mata menitis di atas tanah pada waktu itu. Nabi baca Al-Quran jadi takut sehingga mengeluarkan air mata. Bukan sekadar Nabi SAW, para sahabat Nabi. Wa idza unzilat fihim suratun tara a'yunahum tafidhu minad dam'i mimma arafu minal haq. Bila mana diturunkan mana-mana surah di dalam Al-Quran, kamu akan dapati Nabi SAW dan para sahabat, maka mereka akan mengalirkan air mata kerana mengetahui tentang kebenaran yang terdapat ke dalam Al-Quran. Sebab tu kita kata rugi kita kalau kita tak ambil peduli. Bahkan korang-korang pun Al-Quran jangan tinggalkan, solat berjemaah kita dan beberapa amalan-amalan yang lain yang kalau kita belajar menambahkan lagi perasaan kasih dan sayang. Bahkan Nabi SAW akan suka yang teramat sangat kerana kita telah ambil warisan yang telah ditinggalkan. Apa dia warisannya? Adalah ilmu. Maka carilah warisan yang Nabi tinggalkan untuk kita ni, pegang sungguh-sungguh, antaranya Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya minta maaf kalau saya ambil terlebih masa sedikit. Segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala dan kita memohon mudah-mudahan kita diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ma'a zumratil ulama dan akan berada bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Kerana kita tak tahu, sebab itulah nak tak nak kita kena cari perkara-perkara yang melayakkan kita mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di akhirat kelak. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجمع هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل لنا شقيا ولا محروما ولا مترودا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وعمل الذي يبلغنا إلى حبك واجعل حبك أحب إلينا ومن أهلنا ومن أنفسنا ومن الماء البارد على الظما. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك أن تصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واجبر كسرة أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ردنا إلى ديننا دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.